Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang dijanjikan, hari ini saya akan memberi sedikit tutorial berkaitan dengan buat duit dengan restoran. Bagaimana langkah demi langkah untuk memulakan sebuah perniagaan restoran secara sistematik. Okey, di dalam e-book yang saya akan kongsikan ini, di mana sebenarnya buku ini dulu kami telah publish melalui publisher PTS Publishing pada tahun 2011 dan selepas itu ketika keadaan ekonomi tidak berapa memberansangkan, maka buku ini tidak lagi dipublish secara fizikal. Jadi saya mengambil keputusan untuk memuatkannya dalam bentuk e-book, di mana saya boleh kongsikan dengan semua anda semua yang berminat dengan perniagaan restoran, di mana melalui e-book juga anda boleh copy ataupun edit mana-mana bahagian yang anda ingin gunakan untuk proposal ataupun untuk semua urusan di restoran seperti bidang tugas kaki tangan, seperti cara-cara mengendalikan restoran apa SOP-nya, yang di mana nanti kita boleh tampalkan saja SOP ini di whiteboard di restoran untuk pekerja-pekerja kita melihat dan mengikutnya. Okey, ini adalah sebahagian daripada isi kandungan e-book yang saya akan kongsikan di mana pada bahagian permulaan ini lebih kepada pendahuluan bagaimana asas membina perniagaan, bagaimana rancangan perniagaan itu disediakan, apakah perkara-perkara penting di dalam rancangan perniagaan. Perkara kedua, bahagian modal, di mana bagaimana kita boleh mendapatkan pembiayaan modal dan ketiganya, carta aliran bagaimana memulakan bisnes restoran. Kadang-kadang kita nak mulakan bisnes restoran ni kita tak tahu yang mana satu cara yang terbaik untuk kita gunakan. Mungkin dalam minda kita ada idea, lepas ni kita nak buat ni, lepas ni kita nak buat ni. Tapi di dalam ni saya dah detailkan di mana anda cuma ikut saja, mungkin tak perlu fikir lebih panjang dan insya-Allah anda akan tidak ketinggalan dalam mengikut langkah demi langkah untuk membina bisnes restoran Okay, di bahagian kedua ini lebih kepada menyediakan matlamat, misi dan juga visi syarikat Bahagian ketiga adalah bahagian kaji selidik dan analisis, di mana jika kita ingin membina sebuah perniagaan tentunya kita akan membuat satu analisis berkaitan dengan sasaran pelanggan, saiz pasaran, pesaing kita dan share pasaran ataupun ramalan jualan, di mana kita akan membuat analisa lokasi perniagaan restoran kita dengan kawasan di persekitaran. Maksudnya siapakah pelanggan kita di kawasan restoran kita yang akan kita bina itu, berapa besar saiz pasaran dia, siapakah persaingan yang ada yang berhampiran dengan restoran yang akan kita bina. Jadi persaingan ini pun kita boleh define dari segi mungkin ada yang restoran yang dibina untuk masakan panas saja, ala carte saja, ada restoran yang untuk western food saja, ada untuk seafood saja. Jadi kita kena definekan siapakah persaingan kita sebenarnya. Jika kita mempunyai ataupun ingin membina restoran 24 jam di mana kita sediakan sarapan pagi, kita sediakan makan tengah hari dan juga masakan panas pada belah petang sehingga malam jadi mungkin kita boleh tumpukan kepada persaingan-persaingan yang menyediakan perkhidmatan makanan dan minuman atau menjual makanan dan minuman dalam tempoh 24 jam juga. Lebih fokus kepada pesaing kita yang mempunyai perniagaan ataupun rutin operasi harian mereka 24 jam. Jadi dekat sini pun bahagian 4 ini saya menyediakan bagaimanakah caranya untuk kita memilih lokasi berkaitan dengan detail-detail untuk memenuhi keperluan lesen dan permit. Di mana dulu masa saya berniaga di TTD Aljaya, Shah Alam dan juga Sepang Selangor jadi detail lesen dan permit ini lebih kepada pihak berkuasa di bahagian Shah Alam dan juga Sepang. Tapi saya rasa jika di negeri-negeri lain juga keperluan lesen dan permit ini tidak jauh beza dia.
Jadi melalui apa yang saya paparkan tu mungkin anda boleh mendapat detail kepada pihak berkuasa tempatan yang berhampiran dengan lokasi restoran anda ya. Kemudian dari segi ubah suai premis. Kadang-kadang ubah suai premis ni kita memang macam suka nak buat yang selesa kepada pelanggan. Tapi kalau kita berada di lokasi penduduk yang padat ya, mungkin kita tidak perlu menyediakan satu kawasan tempat duduk yang luas ya. Jadi itu merugikan kita. Jadi kita kena gunakan sebaik mungkin kawasan di bahagian pelanggan itu untuk memuatkan lebih ramai lagi pelanggan kita. Okay, dalam keadaan pandemik ini mungkin memang kita kena sediakan tempat duduk yang berjarak ya, tapi saya rasa ekonomi yang sederhana ini mungkin mengambil masa setahun lebih saja. Jadi tidak salah anda mengubah suai premis mengikut keperluan kebiasaan kita. Maka kita kena mengubah premis kita dan menggunakan ruang sebaik mungkin. Dan kita kena perhatikan jangan ada banyak ruang kosong ya. Di mana kita mensia-siakan ruang ini untuk dijadikan tempat duduk pelanggan kita. Dan juga saya ada detail ya ataupun menyediakan contoh-contoh peralatan dan juga mesin yang digunakan untuk menu-menu tertentu ya. Contohnya jika anda ingin membuat satu bahagian nasi ayam. Jadi saya ada detailkan apakah peralatan yang anda perlu gunakan. Mungkin anda perlu gunakan 2 periuk. Ini maksudnya apa yang saya ketengahkan ini adalah bagi restoran yang mempunyai bajet yang asas ya. Contohnya kalau nasi ayam tu saya cuma detailkan mungkin kita kena gunakan 3 periuk. 1 periuk sos, periuk kicap dan juga periuk sup. Kemudian memerlukan 1 periuk nasi gas ya, periuk nasi gas. Dan juga perlukan satu display untuk menggantung ayam ya, supaya pihak pelanggan nampak. Itu antara peralatan asasnya selain daripada pinggan mangkuk dan juga sudu garpu. Jadi apa yang saya ketengahkan ini adalah merupakan keperluan restoran yang basic ya. Jika anda mempunyai bajet yang lebih, mungkin anda boleh menggunakan mesin-mesin yang lebih automatik ya, seperti menggunakan oven dan sebagainya. Okey, di bahagian operasi perniagaan ini yang saya kongsikan adalah masa perniagaan. Maksudnya jika anda decide untuk berniaga pada 11 pagi sehingga pukul 3 petang contohnya. Jadi menu-menu yang anda sediakan mestilah menjurus kepada menu sarapan pagi dan juga sedikit menu makan tengah hari ya, dan lebihkan kepada ala carte. Kerana jika anda menjual menu-menu yang telah siap dimasak ya, seperti menu nasi campur, mungkin sehingga pukul 3 petang agak membazir ya. Kerana saya rasa dari segi restrictionnya adalah kalau kita berniaga 7 pagi hingga 3 petang, kita menggunakan satu shift sahaja pekerja. Tetapi sehingga pukul 3 petang sebenarnya makanan nasi campur tu belum habis lagi. Jadi selalunya kita kena extend perniagaan sehingga pukul 6 petang. Bila kita extend masa perniagaan sehingga 6 petang, jadi shift pekerja pun dah termasuk shift kedua ya. Jadi shift kedua ini selalunya akan berakhir pada 11 malam. Jadi agak rugi jika anda tidak memasukkan satu lagi bahagian masa makan, iaitu masa makan petang dan malam. Jadi dekat sini anda boleh lihat bahagian dari segi masa perniagaan ni kena ada detailkan anda nak masuk di bahagian masa perniagaan mana. Sama ada anda nak bermula dengan pagi sehingga 3 petang atau bermula daripada 3 petang sehingga malam untuk masakan panas sahaja, ataupun untuk anda combinekan dua-dua masa perniagaan tersebut. Masa sarapan pagi, makan tengah hari dan juga masakan panas sebelah petang sehingga tengah malam. Jadi daripada masa perniagaan yang anda pilih ni nanti, anda boleh dapat tahu ya barang jualan anda apa. Anda boleh decide kalau pagi, sarapan pagi tu macam-macam lah, daripada nasi lemak, nasi dagar, lontong dan sebagainya. Kalau tengah hari, semua macam jenis nasi campur. Jika anda bermula untuk masakan panas 3 petang sehingga 4 pagi,
Mungkin anda lebih menjurus kepada masakan panas dan barang-barang yang basic sahaja ya, untuk masakan yang orang kata masakan Thailand. Bagi sayur, seafood dan sedikit isi ayam, daging, tulang untuk masakan panas, dan juga mungkin dari segi seafood yang agak fresh ya, untuk anda jadikan pilihan pelanggan ya, dan masak secara instan pada ketika mereka mengorder makanan. Okey, sumber bekalan mentah ni saya akan diktatekan apakah bahan-bahan mentah yang anda perlukan. Jadi anda boleh keluarkan detail bahan mentah ini nanti dan buatkan list untuk anda order bahan mentah setiap hari ya. Okey, di sini saya tuliskan apakah asas perkhidmatan terbaik kepada pelanggan ya. Ada SOP dia. Kemudian panduan kebersihan makanan dan strategi pemasaran. Ini termasuklah mungkin kita boleh bagi kupon kepada pelanggan. Mungkin kita boleh melantik influencer untuk mempromosikan perniagaan kita ya. Jadi dari segi perakaunan ada juga saya sediakan beberapa basic perakaunan ya. Kemudian dari segi kutipan harian ni saya ada cadangkan 3 masa, iaitu untuk sarapan pagi mungkin anda boleh collection pada pukul 11.30 pagi ya. Jadi daripada collection ni anda tahu itu adalah untuk jualan sarapan pagi, dan bermula 11.30 nanti anda akan peruntukkan pula untuk kutipan pada pukul 3 petang ya, supaya anda boleh tahu collection yang daripada 11.30 pagi hingga 3 petang ni adalah untuk collection jualan bagi makan tengah hari. Dan collection yang ketiga yang anda boleh collect adalah pada pukul 12 malam ya, untuk masakan panas petang yang bermula daripada 3.30 petang sehingga 12 malam ataupun 3 pagi. Jadi pada pandangan kami adalah cara yang sangat praktikal ya untuk anda membuat collection 3 sesi ini. Sarapan pagi pada pukul 11.30 pagi, collection kedua untuk makan tengah hari pada pukul 3.30 atau 4 petang, dan collection yang ketiga adalah pada pukul 12.30 ataupun mungkin anda boleh collection terus ya pada pukul 3 subuh nanti ya, pukul 3 pagi. Jadi itu adalah 3 masa collection yang praktikal untuk anda buat collection, dan daripada collection tersebut anda boleh menilai ya jumlah jualan ataupun prestasi jualan pada hari tersebut. Mungkin kalau jualan anda tinggi pada hari tersebut, anda boleh buat analisa kenapa. Mungkin hari itu pekerja-pekerja mendapat gaji, ataupun mereka mendapat bayaran bonus, ataupun mereka mendapat insentif daripada syarikat ya. Kemudian jika collection anda pada hari tersebut agak terjejas ya, agak menurun, mungkin anda boleh analisa sebab apa. Mungkin kerana faktor hujan, mungkin kerana rakyat Malaysia mungkin belum lagi mendapat gaji. Jadi daripada situ, daripada collection tersebut anda boleh menilai sama ada kejatuhan perniagaan ataupun jatuhnya sale hari tersebut faktor luar jangka ataupun faktor semula jadi, ataupun kerana menu anda yang berbeza pada hari tersebut. Jadi berdasarkan daripada collection juga anda boleh tahu ya apa masalah-masalah jualan anda laris ataupun tak laris pada hari tersebut. Okey, ini adalah antara perkongsian daripada pengusaha restoran. Sebenarnya pengusaha restoran ini adalah keluarga saya sendiri ya, jadi saya boleh mendapat cerita yang sebenar daripada mereka ya. Okey, ini adalah merupakan kandungan di dalam buku yang telah saya sediakan ya di Shopee. Anda boleh dapatkannya. Okey, sekejap lagi kita masuk kepada isi kandungan yang sebenar ya. Okay, kita masuk kepada isi kandungan di dalam e-book yang saya sediakan ni ya. Okay, ini merupakan kepada bahagian 1 ya, di mana saya menyediakan secara detail rancangan perniagaan. Bagaimana merancang perniagaan restoran dan apakah perkara-perkara yang ada di dalam satu rancangan perniagaan tersebut ya.
Di mana di sini saya katakan mesti menyediakan keterangan ringkas secara menyeluruh mengenai bisnes yang ingin anda bangunkan, ya. Latar belakang individu atau ahli-ahli kumpulan atau rakan kongsi yang akan menjalankan perniagaan tersebut, ya. Bukti-bukti yang meyakinkan mengenai potensi restoran yang akan dijalankan. Keterangan mengenai proses dan rancangan yang disediakan. Keterangan mengenai lokasi perniagaan. Kemukakan bentuk pendaftaran bagi satu perniagaan yang dijalankan, iaitu sama ada dalam bentuk milikan tunggal, perkongsian ataupun syarikat sendirian berhad. Ini bergantung kepada pendaftaran syarikat anda, ya, dengan SSM, ya. Apakah bentuk pendaftaran sesebuah perniagaan tersebut. Perincian mengenai kos projek juga mestilah didetailkan di dalam rancangan perniagaan, ya. Jadi dengan melihat detail dalam buku ini, anda dah boleh sediakan satu rancangan perniagaan dengan memenuhi semua keperluan detail-detail yang saya telah tuliskan di sini, ya. Akhirnya di sini, ya, akhirnya dokumen rancangan perniagaan yang lengkap, mudah difahami dan mempunyai masa depan yang cerah akan meyakinkan pihak-pihak luar yang ingin melabur atau menawarkan pinjaman bagi menjayakan perniagaan. Melalui kerjasama dari pihak luar atau dari rakan kongsi memudahkan laluan anda untuk memulakan bisnes restoran yang anda impikan. Jadi di sini perkara penting, ya, yang perlu ada dalam rancangan perniagaan. Saya dah tuliskan dengan lengkap di sini, ya. Anda cuma ikut sahaja. Dari segi aspek pengeluaran, apakah barangan atau perkhidmatan yang akan ditawarkan. Jadi dengan menjawab semua detail di dalam rancangan perniagaan ini, sebenarnya anda telah memenuhi atau melihat secara lengkap, je, bagaimanakah perniagaan restoran yang akan anda mulakan. Ini adalah detail-detail di dalam rancangan perniagaan yang anda perlu penuhi, ya. Dan jumlah pelaburan modal setiap pekongsi semua didetailkan di dalam rancangan perniagaan. Dekat sini pun saya ada sediakan sekali panduan pendaftaran syarikat, ya. Sama ada anda nak daftarkan secara milikan tunggal ataupun perkongsian. Biasanya kalau pemilikan tunggal, liability ataupun apa-apa kerugian yang berlaku terhadap perniagaan anda adalah terletak sepenuhnya ke atas seorang pemilik. Pemilik perniagaan perkongsian, perniagaan dimiliki oleh 2 orang ataupun lebih, tetapi tidak melebihi daripada 20 orang rakan kongsi. Jadi apa-apa juga liability ataupun tanggungjawab risiko di dalam perniagaan nanti boleh dibahagikan kepada rakan-rakan kongsi ini. Berbanding kepada pemilikan tunggal, ya, semua liability adalah terletak atas bahu anda sebagai pemilik tunggal perniagaan anda. Ini adalah panduan untuk mendaftarkan pendaftaran syarikat, ya. Mungkin dari segi bayaran ni agak berbeza, ya, daripada apa yang saya tuliskan ini kerana buku ini dibuat pada tahun 2011. Sekarang ini 2021, mungkin ada perbezaan dari segi bayaran. Jadi anda boleh update dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dari segi bayaran dan juga dokumen-dokumen yang terbaru, ya. Ini berkaitan bayaran modal share, ya, bagi syarikat berhad. Jadi di sini anda boleh lihat jumlah bayaran yang diperlukan, tetapi anda boleh merujuk kepada data-data terbaru, ya. Ini merupakan alamat-alamat syarikat yang saya telah letakkan. Mungkin ada detail-detail yang terbaru, ya, pada tahun 2021 ini.
Okey, dari segi modal ya, mungkin anda terfikir-fikir, dari mana kita nak dapatkan modal untuk memulakan perniagaan. Jadi saya ada detailkan daripada manakah anda boleh mendapatkan pembiayaan ya untuk perniagaan anda. Pertamanya mungkin pelaburan aset tetap. Kemudian dari segi modal pusingan pun kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu bahagian pentadbiran lebih kepada gaji dan insurans pekerja, sewa bulanan dan utility. Bahagian operasi lebih kepada gaji, belian bahan mentah bulanan dan penyelenggaraan ya, dan juga bahagian lain-lain perbelanjaan lebih kepada deposit sewa, insurans dan sebagainya. Di sini saya juga ada memberi cadangan bagaimanakah anda boleh mendapatkan sumber-sumber pembiayaan ya. Caranya bagaimana anda boleh mendapatkan pembiayaan. Untuk mendapatkan modal pusingan juga saya ada sediakan beberapa cadangan. Mungkin anda boleh mendapat idea daripada cadangan ini untuk membuat pembiayaan perniagaan anda ya. Okey, ini antara jika anda ingin membuat pinjaman ataupun mendapatkan pembiayaan daripada institusi dan juga agensi sumber pembiayaan. Jadi saya ada detailkan mengikut keperluan organisasi tersebut ya. Contohnya pertama, bagi bank-bank perdagangan, ini adalah antara item-item yang anda sediakan ya sebagai peminjam ya. Di bahagian pengurusan pula anda kena sediakan data-data pengarah ataupun data-data pemilik ataupun rakan kongsi perniagaan tersebut ya. Di bahagian keuangan, anda kena sediakan penyata keuangan yang telah diaudit bagi 3 tahun kebelakangan. Jadi bagi syarikat yang telah wujud 3 tahun dan ke atas agak lebih mudah untuk mendapat kelulusan pinjaman daripada bank-bank pembiayaan ya. Jadi saya juga ada definekan syarikat-syarikat yang bagaimana yang dikategorikan sebagai syarikat-syarikat kewangan, agensi kerajaan, dan ini antara organisasi dahulu ya, di mana kalau kami berniaga semua akan merujuk kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang bertempat di Putrajaya. Jadi anda boleh mendapatkan update-update terbaru daripada internet ya untuk mendapatkan maklumat-maklumat terbaru bahagian-bahagian kementerian yang menyediakan pembiayaan kepada usahawan-usahawan ya. Daripada sini mungkin anda boleh mendapat idea ya untuk search di internet apakah tabung ini masih disediakan oleh pihak kerajaan. Okey, sebenarnya kalau berniaga restoran ini dia lebih memerlukan minat kita ya, dan juga sokongan ekosistem daripada keluarga supaya kita dapat menggunakan masa dengan gembira ya, kerana dengan sokongan keluarga kita dapat bersama-sama dengan mereka mengendalikan bisnes restoran yang memakan masa daripada pagi sampai ke malam ya. Jadi di dalam sini saya ada detailkan carta aliran memulakan bisnes restoran seperti yang saya ada bincangkan di bahagian isi kandungan tadi ya. Jadi di sini anda cuma perlu ikut sahaja apakah keperluan yang anda perlu buat. Jadi anda tak perlu nak fikir-fikir langkah pertama apa nak buat, langkah kedua apa nak buat. Jadi di sini saya pun ada sediakan berkaitan dengan misi syarikat ya, di mana misi ini adalah perkara utama yang anda kena sediakan, di mana daripada misi ini nanti anda boleh berkongsi dengan kaki tangan anda ya, bagaimana anda boleh mencapai matlamat syarikat, matlamat utama.
Visi merupakan perkara tonggak yang anda akan capai, di mana misi pula adalah tindakan-tindakan kecil supaya kita boleh mencapai visi tersebut. So, misi ini adalah tindakan-tindakan. Visi adalah matlamat utama. Di sini saya bagi contoh beberapa kategori restoran ya. Jadi anda kena pilih sama ada anda nak buat restoran dalam skala yang bagaimana, skala yang tinggi ataupun skala pertengahan, sama ada anda nak menjurus kepada makanan seafood, kepada western ataupun makanan etnik, tradisional dan sebagainya. So dekat sini ada saya bagi panduan, anda boleh ikut ya. Jika anda ingin memulakan perniagaan, pastinya anda mempunyai sasaran pelanggan ya. Jadi di sini saya ada menyediakan panduan-panduan bagaimana anda boleh mengenal pasti sasaran pelanggan, di mana sasaran pelanggan adalah jumlah keseluruhan pelanggan di lokasi yang kita inginkan. Jadi anda boleh detailkan ya, anggaran berapa ramai penduduk setempat, pelajar kolej ataupun kaki tangan kilang dan sebagainya. Ini merupakan jumlah pelanggan, dan saiz pasaran nanti merupakan berapakah ramai daripada jumlah keseluruhan pasaran tersebut akan menjadi pelanggan kita. Contohnya pelanggan daripada penduduk setempat, kita menganggarkan cuma 30% sahaja daripada mereka yang akan datang ke premis kita. Jadi formula dia adalah jumlah saiz pasaran merupakan saiz sasaran pelanggan darab dengan sasaran pelanggan restoran. Maksudnya berapa peratus ini didarab dengan jumlah sasaran pelanggan keseluruhan yang ada di tempat kita tersebut. Jadi ini adalah merupakan datanya ya. Tadi sasaran pelanggan keseluruhannya lebih kurang 4,000 sahaja. Dan kita menyasarkan 30% daripada penduduk setempat ini merupakan pelanggan kita. Jadi kita akan menyangkakan 1,200 orang akan datang ke restoran kita apabila dibuka nanti. Ini adalah kategori-kategori pelanggan yang kita target ya, yang akan datang ke restoran kita, di mana jumlah keseluruhan saiz pasaran kita adalah 2,100 orang yang dijangka akan datang kepada kedai kita setiap hari. Jadi selepas itu kita kena define pula pesaing kita. Pesaing kita tu kita nak bahagikan maksudnya dalam kategori apa. Mungkin tempoh mereka beroperasi, masa beroperasi, populariti pesaing kita, bentuk konsep bisnes, image mereka bagaimana, kebersihan, perkhidmatan dan waktu puncak pelanggan. Ya, ini adalah ada 13 perkara yang anda sasarkan, yang anda akan buat perbandingan dengan pesaing-pesaing anda ya. Jadi mula-mula tadi anda define sasaran pelanggan, keseluruhan sasaran pelanggan di kawasan perniagaan anda. Keduanya anda mencari saiz ya, saiz pasaran, berapa persen daripada keseluruhan pasaran tersebut menjadi kepunyaan anda. Jadi di sini share pasaran. Yang ketiga adalah share pasaran, iaitu formula dia adalah saiz pasaran dibahagi dengan jumlah restoran di lokasi tersebut, ataupun saiz pasaran dibahagikan dengan jumlah restoran anda dicampur dengan jumlah pesaing-pesaing anda. Contohnya tadi kita mendapat saiz pasaran seramai 2,100 orang dan ada 4 buah premis di kawasan yang akan anda dirikan restoran. Jadi anda menyangkakan anda cuma akan mendapat 502 orang pelanggan sahaja ya pada satu hari. Jadi ramalan perniagaan, ramalan jualan anda boleh pergi macam ni. Jangkaan jumlah pelanggan anda tadi adalah 525 orang dan jumlah perbelanjaan pelanggan sekali masuk ke kedai anda mungkin RM6.50. Ini agak rendah ya. Mungkin RM1.50 adalah air dan RM5 merupakan makanan mereka. Jadi setiap hari anda bakal mendapat ramalan jualan sebanyak RM3,413 ya. Jadi anda boleh detail lagi daripada jumlah jualan kasar ini, berapa persen anda punya keuntungan. Jika anda meletakkan keuntungan bersih sebanyak 40%, jadi
anda boleh menjangkakan satu figure tertentu ya, tetapi anda boleh andaikan anda mendapat keuntungan minimal sebanyak 20% sahaja. Jadi anda boleh mengira keuntungan bersih yang akan diterima iaitu dalam lingkungan 20,100 sebanyak 20% daripada jumlah ini ya, jumlah keseluruhan sebanyak 30 hari berdasarkan 100% ramalan jualan yang anda akan terima. Tapi jika anda narrow down yang anda menjangkakan keuntungan minimal 20% sahaja, anda mendapat keuntungan 20,000 sebulan daripada daripada jualan 30 hari ya, selama 1 bulan. Ini adalah merupakan cara-cara bagaimana anda membuat ramalan jualan anda ya. Jadi analisis ini sebenarnya penting ya untuk anda masukkan di dalam proposal jika anda ingin membuat pembiayaan ataupun mendapatkan pembiayaan daripada agensi-agensi keuangan ya. Okey, dari segi pemilihan lokasi, jadi saya juga ada kongsikan bagaimana anda boleh mendapatkan lokasi yang terbaik ya untuk restoran anda. Antaranya anda boleh kena melihat di tapak perniagaan ya, tentukan sama ada lot kedai pejabat, lot gerai ataupun sebagainya ya. Tentukan kadar sewa. Kita kena tentukan sama ada bekalan elektrik, parkir kereta yang luas, ataupun apakah lokasi anda tersebut mengenakan cas untuk parkir yang tinggi atau sebaliknya. Kontrak premis perniagaan dengan owner premis perniagaan juga anda kena perhatikan juga ya, kerana jika anda mendapat kontrak 1 tahun atau 2 tahun agak risiko. Jika boleh buatlah perjanjian sekurang-kurangnya 3 tahun dan ditambah 1 tahun ya untuk mengelak premis yang telah diubah suai diambil semula oleh owner premis ya. Anda pun kena tengok jiran perniagaan anda. Kalaulah jiran perniagaan anda itu mungkin bengkel kereta yang tempat perniagaan mereka tu kita dah faham ya, yang ada banyak minyak, kotor dan sebagainya. Jadi mungkin akan memberi pandangan yang buruk kepada perniagaan restoran anda. Jadi elakkan restoran anda tu berada bersebelahan dengan bengkel kereta ataupun tempat-tempat menjual bahan-bahan basah, ikan dan sebagainya, kerana akan mencemarkan pandangan dan juga kesegaran udara di sekeliling premis anda ya. Anda kena tengok keadaan pembangunan juga ya, taraf dan gaya hidup penduduk, kedudukan infrastruktur dan sebagainya. Dari segi lesen dan permit, sebelum anda memulakan perniagaan, tentunya anda akan merujuk kepada pihak berkuasa tempatan ya untuk mendapatkan lesen dan permit perniagaan. Saya juga ada diktirkan syarat-syarat bagi permohonan lesen ya di dalam e-book ini ya. Okey, dari segi unit kesihatan ya, anda sudah pasti dah tahu ya, kita kena memenuhi keperluan-keperluan unit kesihatan seperti mendapat suntikan TY2 untuk diri kita dan juga untuk kaki tangan yang mengendalikan makanan ya. Dinding dan lantai dapur contohnya, tempat penyediaan makanan, ruang dewan dan sebagainya mestilah disudahi dengan jubin yang sempurna. Jadi dia ada banyak kriteria yang kita penuhi sebelum kita memulakan perniagaan ataupun sebelum kita membuat ubah suai premis. Kita kena merujuk kepada Jabatan Kesihatan ya, kerana dia ada serta-serta keperluan yang kita kena ikut ya. Jabatan Bangunan pun kita kena rujuk juga. Dari segi CF, dari segi ada sebarang tambahan atau pindaan yang diperlukan ketika anda melakukan ubah suai. Dekat sini saya ada sediakan organisasi yang berkaitan dengan pembinaan ataupun ubah suai premis restoran anda ya. Jika kami di Shah Alam dulu, ini adalah antara detail-detail yang perlu kita hubungi ya. Jadi anda boleh juga merujuk kepada website-website ini untuk mendapatkan maklumat atau detail di negeri-negeri di mana lokasi premis perniagaan anda dibina ya.
Ni di dalam ni juga saya sediakan peralatan dan mesin yang anda boleh gunakan ya untuk sesuatu menu yang tertentu. Jadi sebab setiap menu memerlukan peralatan yang khusus ya. Contohnya saya detailkan di sini ya. Peralatan dan mesin yang perlu di restoran terbuka pada skala pertengahan. Contohnya sarapan pagi mungkin anda perlukan 3 dapur untuk masak, untuk nasi campur 2 dapur untuk menggoreng, dan menu-menu lain perlu periuk yang tertentu ya untuk menyimpan dan juga untuk dibawa ke hadapan ya, untuk sebagai display kepada pelanggan. Contohnya di sini nasi ayam mungkin anda perlukan 2 dapur untuk masak, 1 periuk untuk menggoreng, 1 periuk untuk sambal nasi ayam, warmer untuk sup ayam, warmer untuk nasi, pinggan mangkuk yang bersesuaian, dan gerai untuk persembahan. Sama juga macam kalau anda nak berniaga roti canai, kena ada 1 mesin pengundi 2 roti canai, 1 periuk kari, kuah dal dan juga sambal, sudu garfu yang bersesuaian. Begitu juga dengan menu-menu yang lain ya. Contohnya kalau minuman, anda kena sediakan boiler air, ataupun kena ada mesin cube ais ya, mesin jus, pengisap ais untuk ice blended, dan mesin untuk ABC. Anda perlu ada warmer untuk jualan telur separuh masak. Biasanya ini untuk menu sarapan pagi ya. Gelas, cawan, sudu dan mangkuk yang bersesuaian, dan juga perlukan gerai untuk persembahan menu dan buah-buahan segar, dan juga gerai untuk sediakan ABC ya. Sama juga peti ais beku merupakan keperluan utama untuk anda meletakkan bahan mentah. Kena ada chiller untuk sayur-sayuran, kena ada chiller juga untuk menyimpan kuih muih ya, sementara menunggu untuk digoreng. Kena ada chiller untuk minuman. Kena ada gerai-gerai makanan pula anda ingin meletakkan display makanan anda di bahagian ruang pelanggan ya. Dan anda juga perlu ada mesin basuh pinggan ya, sebagai membantu kaki tangan anda untuk mempercepatkan kerja-kerja basuh pinggan. Jadi ini adalah antara peralatan yang asas ya untuk anda sediakan di restoran. Mungkin anda boleh ambil mesin-mesin yang lebih advance dan automatik ya, jika anda mempunyai bajet yang lebih besar ya. Jadi di sini saya ada letakkan menu ataupun masa operasi. Contohnya 6 pagi 6 petang anda boleh kalau anda masa operasi anda berniaga 6 pagi hingga 6 petang, mungkin anda boleh sediakan sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang. Kalau 6 pagi 9 malam, anda boleh sediakan masakan ala carte yang ringkas. Jika anda berniaga 3 petang hingga 4 pagi sahaja, mungkin masakan ala carte, masakan Thailand dan Siam. Kalau anda berniaga 10 pagi 10 malam, ini biasanya waktu perniagaan di pasar raya atau mall ya. Jadi anda boleh lebih mengkhusus kepada satu konsep menu seperti masakan barat sahaja, ataupun menjual package nasi ayam sahaja, ataupun menu-menu yang secara package ya. Ini operasi 24 jam adalah yang paling ideal, di mana anda boleh menyediakan ada berapa ya, 5 sesi makan ya, di mana daripada 5 sesi makan ini anda akan mendapat 5 sesi collection. Maka pendapatan anda akan lebih bertambah ya jika anda mempunyai banyak sesi makan. Samalah juga kalau kita menjual barang-barang jika kita banyak variety of produk, maka banyak juga income. Kalau kita ada banyak sesi makan, maka kita banyak juga akan mendapat menjana pendapatannya, ada banyak masa collection. Jadi ini antara menu-menu yang saya telah bagi idea ya kepada anda pilih. Daripada menu-menu ini mungkin anda boleh define pula berapa ramai tukang masak yang anda perlukan, pembantu tukang masak, dan juga berapa ramai pelayan restoran yang anda perlukan. Jadi semuanya berkait rapat ya. Ini adalah detail minuman yang anda boleh sediakan ya. Kalau contohnya kalau pagi mungkin berbeza menu di restoran kita, dan pada ketika minum petang dia ada sedikit perbezaan kerana ramai yang minta jus buah-buahan dan sebagainya.
Dan pada masa masakan ala carte, dia lebih menjurus kepada minuman-minuman yang istimewa ya, seperti ais blended, minuman kesihatan, ABC ataupun pelbagai minuman yang lebih istimewa, kerana pada ketika 4 petang 4 pagi ni pelanggan-pelanggan yang datang lebih kepada santai ya, mereka berbual dan mereka boleh berjumpa dengan rakan-rakan ya. Jadi makanan mereka dan juga minuman mereka agak istimewa berbanding pagi dengan tengah hari. Mereka agak cepat ya, mereka ingin makan dengan cepat. Jadi menu yang mereka minta mungkin agak simple dan juga minuman yang agak simple sahaja. Jadi dari segi harga tawaran, bagaimana anda ingin meletakkan harga jualan? Di sini saya sediakan kriteria yang boleh dijadikan panduan dalam aspek berikut. Jadi anda kena pasti kos bahan mentah, kena pasti kos tambahan yang menjadikan makanan tersebut sihat, seperti kos santan, cili dan rempah ratu dan sebagainya. Kena pasti juga kos tenaga yang diperlukan untuk menyediakan makanan tersebut. Apakah kos overhead yang lain, dan juga kos campurkan semua kos ini dan dapatlah kos tawaran asas ya. Daripada kos tawaran asas ini dicampur dengan peratusan margin keuntungan anda. Jadi peratus keuntungan bersih bagi setiap makanan adalah dalam lingkungan 8% hingga 20% ya. Anda boleh tambahkan margin untuk keuntungan anda di dalam setiap harga makanan yang anda jual. Ataupun dalam kebanyakan kes, harga menu ada kalanya 3 kali daripada kos tawaran asas. Jadi dekat sini juga saya sediakan bagaimana anda boleh mendapatkan sumber bekalan bahan mentah ya. Dan bagaimana anda mengendalikan bahan mentah ini. Ini adalah list bahan mentah di mana anda boleh copy paste saja list ini untuk anda gunakan setiap hari. Untuk anda buat order untuk operasi harian anda. Jadi anda dah tak tertinggal nak order bahan mentah ataupun anda boleh sediakan list ni untuk pekerja anda. Detailkan setiap hari baki bahan mentah dan berapakah additional bahan mentah yang anda perlu beli pada hari tersebut. Okey, dari segi tenaga kerja ni saya juga ada sediakan flowchart bagaimana anda boleh mengambil pekerja ya. Macam pertamanya kita kena define job scope dulu, kemudian kita kena define dia punya jawatan dan juga hierarki dalam organisasi kita tersebut. Kenal pasti juga julat ataupun lingkungan gaji bagi jawatan-jawatan yang kita sediakan dalam perniagaan kita. Kemudian kita boleh iklankan jawatan kosong, melakukan temuduga dan buat shortlisting dan membuat temuduga dan pelantikan mereka di dalam jawatan. Dan semasa melakukan diri, kita kena memberi penerangan ringkas mengenai syarikat dan juga orientasi terhadap pekerja tersebut. Okey, ini saya ada definekan beberapa contoh jawatan dan juga apakah kemahiran kelayakan yang diperlukan dan apa basic gaji yang kita boleh beri, dan antara bidang tugas yang mereka perlu jalankan ya. Contohnya tukang masak, nak masak apa, nasi campur ke, nasi ayam ke, nasi lemak ke, atau memasak lauk pauk, ini adalah bidang tugas mereka. Kemudian jika kita ada tukang masak masakan ala carte, kita pun boleh define apakah bidang tugas mereka ya. Okey, ini dari segi tukang masak. Selebihnya kalau kita ada pembancuh air pun kita ada di bidang tugas mereka sendiri ya. Ini dari segi gaji ni sebenarnya gaji lama dahulu pada tahun 2011 ya. Kalau pembancuh air ni saya rasa sekarang ini gaji mereka dah sampai RM40 ke RM50 sehari ya. Tukang masak pun dah boleh capai RM50 ke RM60 sehari. Ini adalah bidang-bidang tugas. Ini selalunya kalau dulu kami ambil pekerja asing ya, jadi mereka kadang-kadang mereka suka gaji hari. So saya dictate di sini kepada gaji harian. Tapi kalau kita employ orang Malaysia, kita kena beri gaji bulanan.
dan kita mestilah membuat beberapa potongan untuk pekeso, KWSP dan juga potongan cukai berjadual. Jadi kita kena detailkan betul-betul daftarkan mereka dengan KWSP, pekeso dan membuat potongan cukai berjadual dengan LHDN ya. Jadi kita pun perlu membayar 1% untuk HRDF ya, untuk mereka mendapat latihan pada setiap tahun. Ini di mana saya detailkan flowchart bagi mengambil pekerja asing ya, pada beberapa tahun yang lalu. Jadi sekarang ini mungkin agak sukar mendapatkan pekerja asing ya, kerana banyak undang-undang terbaru yang telah di-enforce oleh pihak kerajaan ya. Okay, saya juga ada detailkan asas perkhidmatan terbaik kepada pelanggan ya, di mana asas perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan ini terbagi kepada 6 bahagian, iaitu pertamanya disiplin, kualiti produk, bahagian penerimaan, bahagian mencuci, bahagian tandas dan kawasan riadah pelanggan. So dekat sini saya ada detailkan contohnya daripada dari segi pakaian. Kita mesti bagi tahu kepada pekerja kita bahawa setiap pekerja hendaklah memakai pakaian seragam yang lengkap. Ini saya dah detailkan. Jadi kalau kita ada pekerja nanti, kita kena bagi mereka briefing ya. Kita kena beritahu mereka perkara-perkara yang mesti mereka ikut ya. SOP untuk bekerja dengan syarikat kita. Contohnya kelakuan dan sikap. Pastikan setiap pekerja tidak merokok ketika bertugas. Jadi perkara-perkara ini anda boleh tampalkan dekat notice board di premis anda. Nanti kaki tangan kita akan baca, jadi mereka akan faham ya. Mereka kena ikut. Contohnya dari segi kualiti produk, rupa bentuk ya. Pastikan rupa bentuk produk yang diterima dari dapur mengikut standard dan menu yang telah ditetapkan. Jadi maksudnya kalau di bahagian pelayan pelanggan di luar, kalau diorang kena pastikan makanan yang dikeluarkan di bahagian dapur tu mestilah mengikut standard dan menu yang telah ditetapkan, baru kita boleh beri kepada pelanggan. Jadi ini adalah berkait rapat ya, check and balance antara staff-staff di bahagian melayan pelanggan dan juga di bahagian production di dapur. Contohnya di sini kita kena beritahu di bahagian penyimpanan. Pastikan makanan disimpan dalam tempat penyimpan dengan suhu yang disyolkan. Pastikan sistem FIFO. Maksudnya makanan yang first in, itulah makanan yang kena keluarkan dahulu. Maksudnya kalau sayur tu yang kita stock in dahulu, maksudnya sayur itulah yang kita gunakan dahulu. Tak boleh sayur yang baru sampai yang kita gunakan. Macam tu. Jadi semuanya saya dah detailkan. Saya percaya bahawa e-book ini ataupun manual ini lengkap untuk anda menjalankan suatu perniagaan restoran. So tutorial ini dah hampir 1 jam ya, contohnya di bahagian tandas. Jadi anda kena bagi tahu juga dengan staf anda bagaimana anda mahu kebersihan tandas itu dijaga. Maksudnya pastikan lantai dan dinding dibersihkan setiap habis sesi makan. Bahan pemuasmi kuman hendaklah digunakan. Jadi perkara-perkara ini anda boleh detailkan, letak di notice board supaya mereka boleh ikut. Dan juga sediakan juga untuk jadual mencuci tandas ya. Kawasan riadah pelanggan ya, kemudahan contohnya. Pastikan lampu dan kipas berfungsi dengan sempurna dan dalam keadaan yang memuaskan. Kebersihan dan sesuai atur. Lantai hendaklah dibersihkan setiap habis waktu sesi makan dan dilap dengan bahagian pembasmi kuman. Ini adalah SOP di mana staf anda kena tahu dan ikut. Di mana bidang tugas mereka di bahagian tersebut, mereka kena ikut perkara-perkara yang kita telah tetapkan. Jadi insya-Allah nanti premis kita akan berada dalam keadaan sentiasa bagus ya, kerana semua staf kita memainkan peranan. Jadi kita tak perlu lagi nak sebut hari-hari, tak perlu lagi kita nak dictate apa nak buat. Jadi dengan adanya listing job scope ini, nanti anda boleh kongsikan dengan pekerja-pekerja anda dan semua orang kena ikut peraturan ni. Jadi jika ada staf yang tak perform, anda boleh beritahu
apakah kesalahan-kesalahan mereka ya. Jadi saya juga ada detailkan bagaimana anda boleh buat promosi perniagaan anda ya, mungkin melalui risalah, poster, melalui papan tanda dan sebagainya. Saya rasa video ini dah hampir 1 jam. Agak jemu anda nak ikut ya. Anda boleh mungkin anda boleh skip, anda boleh tengok mana yang anda suka nak tengok ya. Itu saja perkongsian saya berkaitan dengan manual membina perniagaan restoran ya. Dan semoga kita boleh buat duit dengan perniagaan restoran ini. Jangan lupa kongsikan video saya dengan rakan-rakan anda yang ingin membina perniagaan, kerana mungkin anda ingin mengubah kerjaya pada masa hadapan ya, dalam keadaan pandemik. Mungkin menjawat jawatan yang tetap pada masa hadapan agak sukar, jadi anda mungkin boleh venture kepada perniagaan restoran ini. Itu saja yang saya ingin kongsikan. Jangan lupa subscribe dan juga klik butang loceng ya, supaya anda dapat notifikasi jika saya membuat video-video yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.